Perbandingan pentadbiran awam antara China dan Nigeria. Ekonomi China telah menunjukkan pertumbuhan yang agak agresif sejak 30 tahun lalu dan menjadikannya ekonomi terbesar dunia. Sehingga kini, nafsu China menjadi kuasa terbesar dunia semakin memuncak. Presidennya Xi Jinping telah mengumumkan untuk memimpin dunia menjelang 2050. Jadi, mari kita lihat sosioekonomi di China. Pertumbuhan ekonomi China yang pesat telah mencipta jurang institusi dan reformasi penting yang perlu ditangani oleh China. China menjadi pusat isu pembangunan serantau dan global yang penting. China adalah penghasil gas rumah hijau terbesar dan pencemaran udara dan airnya mempengaruhi negara lain. Masalah global tidak dapat diselesaikan tanpa penglibatan China bagi mengekalkan pertumbuhan ekonomi pada tahap yang wajar. Selepas pencegahan wabak COVID-19 dan disokong oleh dasar kewangan dan fiskal, China mencatatkan pertumbuhan KDNK 2.3% pada tahun 2020, sementara KDNK China dijangka kembali ke tahap pra-pandemik pada pertengahan 2021. Semenjak berlakunya reformasi ekonomi China pada tahun 1978, pertumbuhan KDNK hampir 10% setahun dan 800 juta orang telah dikeluarkan dari golongan kemiskinan. China kini merupakan negara berpendapatan menengah atas. Walau bagaimanapun, pertumbuhan yang tinggi ini menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan ekonomi. Bagi mengurangkan ketidakseimbangan ini, peralihan struktur ekonomi perlu dilakukan, iaitu dari pembuatan kelas rendah ke pembuatan perkhidmatan kelas atas dan dari pelaburan ke penggunaan. Sosioekonomi Nigeria. Kegiatan ekonomi Nigeria adalah yang terbesar di Afrika. Sektor petroleum menyumbang separuh daripada pendapatan negara dan sebahagian besar adalah pendapatan pertukaran mata wang asing. Walau bagaimanapun, perkhidmatan, pertanian dan pembuatan menggunakan tenaga kerja yang jauh lebih besar dan menyumbang sebahagian besar KDNK. Lagos merupakan pusat komersial Nigeria, antara bandar terbesar di dunia dan telah muncul sebagai hub teknologi terkemuka di Afrika. Nigeria berpotensi menjadi pusat ekonomi global dengan jumlah penduduk muda dan sumber daya alam yang berkembang pesat. Majoriti penduduk Nigeria mencuburi pertanian. Hasil pertanian utama termasuk kacang, jagung, kelapa sawit, minyak soya dan beras. Masalah peningkatan jumlah penduduk negara yang mendadak menyebabkan Nigeria terpaksa mengimport hasil pertanian dari luar negara. Nigeria terlibat secara aktif dalam pengeluaran minyak. Nigeria memiliki 159 buah medan minyak serta 1,481 buah telaga minyak dalam operasi. Kerajaan mendapat 70% pendapatan daripada penjualan minyak. Bidang pelancongan di Nigeria banyak berdasarkan kegiatan acara disebabkan oleh kepelbagaian etnik di negara dan ekopelancongan. Nigeria juga menjadi tumpuan identiti masyarakat kulit hitam dan Afrika. Masalah ekonomi utama Nigeria termasuklah kerasuahan dan inflasi tinggi. Hubungan antarabangsa di China. Perjanjian perdagangan Amerika Syarikat dan China merangkumi komitmen bagi China untuk membeli 468 bilion selama 2 tahun dalam sektor pertanian, tenaga, barang dan perkhidmatan Amerika Syarikat. Usaha China untuk mempelbagaikan sumber-sumber import pertanian yang menghasilkan import rekod dari negara-negara seperti Argentina dan Brazil dapat menghalangi kemampuan untuk memenuhi komitmen. Ketika harga minyak global runtuh, China mengimport 53.9
18 juta tan minyak mentah dan sumber bukan Amerika Syarikat untuk mengisi reserve strategiknya. Hubungan antarabangsa di Nigeria. Hubungan Amerika Syarikat dan Nigeria sangat luas, merangkumi Suruhanjaya Binari. Buhari merupakan pemimpin Afrika utama yang bertemu dengan Presiden Trump di Rumah Putih. Jabatan Negara dan Agensi Pembangunan Antarabangsa Amerika Syarikat memperuntukkan lebih daripada 450 juta bantuan asing dua hala FY 2020 untuk Nigeria bagi menyokong program yang tertumpu pada kesihatan, pemerintahan yang baik, pembangunan pertanian dan penguatkuasaan undang-undang dan pengukuhan sektor keadilan. Latar belakang sistem pentadbiran China. Kepimpinan China yang berpusat pada Xi Jinping muncul setelah jangka waktu yang agak lama di mana politik menjadi kebiasaan. Konsep masyarakat harmoni yang diwujudkan oleh pemimpin sebelumnya iaitu Hua Jintou dan rakan-rakannya adalah impian birokrat. Keputusan yang diambil adalah melalui musyawarah dan kata sepakat. Proses pemilihan kepimpinan diformalkan dan pemimpin baru dikenal pasti 5 tahun lebih awal dan diberi masa menyeluruh. Xi sangat mahir menggunakan politik tradisional Parti Komunis Cina untuk menyatukan dan memperkuatkan kekuasaannya. Latar belakang sistem pentadbiran Nigeria. Nigeria adalah sebuah republik persekutuan dengan 36 buah negeri. Nigeria dikelaskan sebagai negara sekular demokratik. Sistem pemerintahan Nigeria adalah berdasarkan sistem persekutuan Republik Amerika Syarikat dengan kuasa eksekutif dipegang oleh Presiden. Presiden di Nigeria memegang jawatan hingga maksimum 2 penggal iaitu 4 tahun. Perundangan Nigeria terbahagi kepada 3 hukum iaitu hukum awam, hukum adat dan hukum syariah yang digunakan dalam 11 negeri. Nigeria terbahagi kepada 36 buah negeri serta sebuah wilayah ibu kota persekutuan yang menempatkan ibu negara, Abuja, dan seterusnya terbagi kepada 774 buah kawasan kerajaan tempatan. Lagos ialah bandar terbesar di Nigeria dengan jumlah penduduk melebihi 12 juta. Isu sistem pentadbiran China. China tetap memegang cengkaman kuasa di seluruh negara untuk memonopoli perubahan ekonomi dan sosial. China terus menunjukkan kemampuan luar biasa untuk menyesuaikan diri dengan kondisi baru dan memilih bersama atau memaksa kumpulan yang baru untuk menerima kepimpinannya. Isu yang berbangkit adalah isu pencemaran alam sekitar dan ketidaksamaan sosial semakin meningkat. Demonstrasi berlaku secara berkala di seluruh China mengenai pelbagai masalah individu seperti penempatan kerja-kerja kimia baru atau permintaan tanah. Pembangunan China telah menjadi kisah kejayaan yang luar biasa sejak 30 tahun yang lalu, tetapi kemajuan masa depan semakin bermasalah. Isu sistem pentadbiran Nigeria. Akibat rasuah yang tidak terkendali telah melumpuhkan perkhidmatan tentera dan keselamatan Nigeria dan menjadikan mereka tidak dapat memerangi Boko Haram secara berkesan dan menangani konflik etnik, agama dan komunal. Kekurangan peralatan ketenteraan akibat dirampas menghalang operasi kontra-terorisme. Pasukan keselamatan Nigeria didakwa telah membunuh ratusan orang awam dan menahan ribuan orang awam serta melakukan penyiksaan. Lebih daripada 10,000 orang telah mati kerana kesesakan, panas dan kekurangan kemudahan kesihatan dan sanitasi serta kekurangan makanan dan minuman. Perbandingan sistem pentadbiran antara China dan Nigeria.
China mengalami reformasi dari politik elit ke arah pemerintahan oleh pemimpin tunggal yang disokong oleh parti komunis yang berpusat dan hidupkan semula. China bertekad untuk mempertahankan memonopoli kekuasaannya yang disokong oleh ideologi kuat nasionalisme. Presiden Xi Jinping menjanjikan kebangkitan dan regenerasi nasional dan bukannya pertumbuhan ekonomi yang pesat. Manakala bagi Nigeria pula, isu ketidakstabilan politik, ketidakhadaman infrastruktur yang tidak elok, peningkatan keupayaan melalui pendidikan fungsional dan kepelbagaian ekonomi antara lain harus ditangani. Sebagai rumusan, jika dilihat secara luaran, banyak perkara yang boleh dipelajari dari kekuatan pentadbiran China. China memberikan template yang lebih baik kepada Nigeria untuk mengembangkan sektor perindustrian. China bukan sahaja mendorong syarikat asing untuk memperkasakan tenaga kerja, tetapi melatih orang-orang di institusi pengajian tinggi dengan cara yang terbaik. Satu lagi kekuatan dari China adalah mengenai isu ideologi. Mereka mempunyai ideologi komunis yang ketat sebagai alat kawalan sosial. Ideologi yang ditentukan dan kepimpinan yang bermutu dapat menjadi sumber inspirasi kepada warga negara.